Mereka berdoa, yang tak ada jodoh, ya Allah pertemukan aku dengan jodoh, pertemukanlah aku. Dan akhirnya tuan-puan, ketika Nabi Adam berdoa, akhirnya doa Nabi Adam diperkenankan oleh Allah. Itu ceritalah orang doa ke Jabal Rahmah tu. Kita menuju Pulau Sembah Rasul, iaitu menuju ke satu tempat namanya Arafah. Baik, Arafah ini satu nama yang hebat. Sampaikan manusia pun bernama perempuan, kadang-kadang ayahnya namakan dia, nama dia Arafah. Kadang-kadang dilihat pula Arafah ni cantik orangnya. Sebab itulah Arafah ini hebat. Daripada perkataan yang hebat, iaitu daripada bahasa Arab, daripada Kamul Lisanul Mu'jam Lisanul Arabi, iaitu daripada perkataan Arafah, yaitu Arafah wa Arif. Jadi Arafah ni maksudnya dia telah tahu, Ya'rifu sedang tahu, dan Arafat pengetahuan. Itu Arafah ni satu pengetahuan, satu ilmu. Baik, jadi apakah nikmat di sebalik Arafah? Selepas kita pergi ke Gua Sur, jadi marilah kita meneruskan majlis ilmu kita hari ini dalam Ziarah Anwar bersama Faizin. Jadi Arafah ni banyak riwayat-riwayatnya. Sebab itu yang pertama sekali, apabila orang yang dikatakan pergi kepada ibadah haji itu namanya haji besar yang dilakukan pada bulan Zulhijjah, pada 9 Zulhijjah di Arafah. Begitulah juga kepada jemaah-jemaah yang melakukan haji kecil namanya umrah, maka mereka akan dibawa ke Arafah. Tetapi bagi jemaah umrah, dia pergi ke Arafah adalah untuk melihat bagaimana sirah Rasulullah adalah haji dan umrah, dan bagaimana Rasulullah itu menunaikan haji di Arafah. Tetapi bagi jemaah haji, mereka akan dibawa untuk menunaikan haji, sebab salah satu daripada rukun haji itu adalah di Arafah. Jadi sebab itulah sekarang ini kita yang pergi umrah ni pergi ke Arafah, jangan salah faham. Kita bukan nak buat haji, tapi kita nak melihat bagaimana kali dikatakan Arafah salah satu daripada tempat rukun-rukun haji, dan kita tengah bagaimana Rasulullah bermula daripada haji bermula di Arafah. Baik, apabila sampai di Arafah, hadirin hadirat Allah, dan ini tuan-tuan pada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih, Al-Hajju Arafah, Al-Hajju Arafah, Al-Hajju Arafah. Haji itu segala-galanya di Arafah. Haji itu segala-galanya di Arafah. Haji itu segala-galanya di Arafah. Sebab itulah orang yang pergi haji, macam mana pun dia mesti pergi Arafah. Jika dia tak pergi ke Arafah, maka tak sahlah hajinya, batallah hajinya. Sebab Al-Hajju Arafah, haji itu segala-galanya di Arafah. Dan apabila sampai Arafah, orang yang pergi haji ni, dia kena duduk sekejap. Dia kena duduk daripada waktu Arafah, iaitu daripada 9 Zulhijjah waktu zuhur, sampailah dia boleh duduk, dia boleh pilih sampailah sebelum subuh 10 Zulhijjah. Sebab itu bila dikatakan duduk di Arafah, dalam bahasa Arab dipanggil wukuf. Wukuf itu maksudnya duduk sekejap ataupun berhenti sekejap. Jadi sebab itu bagi jemaah haji, anda kata dia dapat pergi Arafah, dia dapat sampai Arafah daripada waktu zuhur sampai 9 Zulhijjah sampailah sebelum subuh 10 Zulhijjah, maka dia telah pun menunaikan rukun haji, iaitu salah satunya wukuf di Arafah. Baik, dapat begitu di sebalik Arafah ini apakah nikmatnya? Anda kata haji, maka saya tutup dengan kata-kata ini, haji ni hebat. Apabila sampai Arafah, masuknya waktu zuhur di Arafah, maka dikatakan akan ada yang dipanggil solat zuhur dan asar secara berjemaah. Kalau Malaysia, kita sembahyang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, jamak tamam, jamak takdim tamam, itu sempurna 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tetapi sebab itu dikatakan kita akan mendengar khutbah Arafah, dan selepas khutbah Arafah dibacakan, kita akan menangis. Kadang-kadang khatib Arafah dia akan baca khutbah Arafah tu, dia menyentuh dosa-dosa kita. Antara ini dikatakan apa? Ya Allah, dulu aku jahat, ya Allah. Dulu aku tak semayang, ya Allah. Dulu aku semayang tapi lambat, ya Allah. Dulu aku semayang, ya Allah, tapi aku tetap buat jahat, ya Allah. Ya Allah, janganlah kena dosa-dosaku, ya Allah. Aku ditipu sakit, anak-anak aku tak berjadi, ya Allah. Aku ditipu pada bencana, ya Allah. Pada penakut, apa pada dosa-dosaku, ya Allah. Kadang-kadang disebut juga oleh khatib sampai dekat ini, ya Allah, aku jahat dengan ayah mak aku, ya Allah. Ayah aku menyuruh aku begini, ya Allah, tapi aku tak buat, ya Allah. Kadang-kadang disebut dengan dosa kita dengan isteri anak-anak kita, ya Allah, aku minta maaf, ya Allah. Nak, abang minta maaf, nak. Pasal abang balik kerja dulu, nak. Abang balik, nak. Kau pegang abang nak mainan, abang tolak, kau tepilah, abang penat. Ya Allah, nak, abang jahat, nak dulu, nak. Dia sentuh dosa kita dengan ayah, dengan emak, dengan isteri, dengan suami, dengan
anak-anak dengan jatuh beliau sampai semua jemaah-jemaah dunia di Arafah berbagus kerana tak ada seorang pun yang tak ada hati memberi membaca khutbah sehabis mungkin untuk menyentuh semua jemaah dunia dan berkamu berdosa, kamu kena minta ampun kepada Allah. Sebab itulah pada hari Arafah, itulah hebatnya haji. Apabila disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Yawmul Arafah, hari Arafah itu dikatakan turunlah Allah SWT, turunlah pada malaikat rahmat ke malaikat ke langit dunia untuk mengambil doa orang baik-baik dan untuk mengampunkan dosa-dosa orang di Arafah. Itulah hebatnya hari Arafah. Tetapi bagi jemaah umrah yang datang ziarah antara jemaah Faizin, hari ini kita pergi ke Arafah eksklusif umrah bersama sahabat dan Faizin, maka kita tiadalah doa Arafah, tapi kita jangan lihat bagaimana Arafah. Sebelum kuning dia duduk, dia tak dapat haji. Siapa yang duduk lepas kuning tu dapat ada sebelah kiri, dia dapat haji pada 9 Zulhijjah lepas Zuhur. Jadi sebab itulah kita akan memulakan haji di sini. Sebab itu kalau kita di kampung haji pun pergi haji pun kita dedahkan jemaah haji. Sebab itulah Nabi Ibrahim AS didedahkan oleh malaikat Jibril AS. Inilah Arafah. Kalau kita pula manusia pegang-pegang haji, wahai jemaah-jemaah haji Malaysia, inilah Arafah. Sebab itulah kita perlu ditunjuk, dibimbing. Kenapa tak? Itulah sunnah Nabi. Nabi Ibrahim dibimbing oleh malaikat Jibril, manakala kita dibimbing oleh para ustaz-ustaz dalam haji dan umrah. Tuan-tuan buat nampak di depan, inilah Arafah. Nombor 3, kenapa kali panggil Arafah? Eksklusif bersama saya, Ustaz Luqman dan Syarul dalam rombongan Faizin. Jadi nombor 3 ni disebut Arafah, disebut dari kitab Al-Hajj Al-Kabir. Antaranya dikatakan Arafah ini hari himpunan jemaah dunia. Jemaah dunia datang daripada pelbagai negara. Jemaah dunia datang daripada pelbagai negara. Ada daripada Singapura, Malaysia, India, Pakistan, sampaikan Amerika Syarikat, sampaikan daripada Kepulauan Hawaii. Pernah saya jumpa umat Islam di sana. Dan apabila mereka berkumpul di satu tempat namanya Arafah. Arafah ni iaitu pusatnya iaitu di Jabal Rahmah. Maka dikatakan hadiah mati Allah bila berkumpul, orang Malaysia kena Indonesia, orang Indonesia kena Brunei, Brunei kena UK, London. Sebab itu dalam bahasa Arab bila berkenalan, bila mengetahui antara satu sama lain, itu dalam bahasa Arab dipanggil Arafah. Arafah apa? Mengetahui antara satu sama lain. Sebab itu nama ketiga juga dipanggil Arafah, sebab dikatakan jemaah juga mengenali antara satu sama lain. Dan kita kenal jemaah ini, kita kenal jemaah ini. Subhanallah, itulah perkataan Arafah. Tetapi ada lagi riwayat lain lagi, nak dengar lagi banyak pandang-pandang kita yang hebat. Ada disebut Syekh Muhammad Elias dalam buku yang Tarikh Maktab Al-Mukarramah. Dikatakan dengan jelas antara Arafah yang mulia, iaitu bila sampai saja di Arafah, di Bukit Arafah, jemaah dunia akan berdoa. Dan bila berdoa tu, maka dikatakan mereka menaiki batu bukit dengan mengharapkan rahmat Allah, dengan mengharapkan rahmat Allah, dengan mengharapkan rahmat Allah. Kerana itulah terhormat nama Allah. Sebab itu bila kita sampai Arafah, Arafah juga dikenali sebagai Jabal Rahmah. Jabal tu bukit, maknanya jemaah dunia naik bukit, dia berdoa kepada Allah minta ampun rahmat Allah. Sebab itu rahmat itu digabung dengan bukit. Bukit dalam bahasa Arab Jabal, rahmat tu dipanggil kasih Allah Jabal Rahmah. Sebab itulah hadirat mata Allah. Nak dengar lagi? Lepas perlu sampai lagi? Boleh lagi? Kita ambil lagi nombor 5. So, tuan-tuan, lagi nombor 5 ni kenapa? Antara dia juga dipanggil Arafah ni dengan gelaran Jabal Rahmah. Kenapa? Maka di sinilah disebut dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Baqarah. Dan itu Syarul Al-Hafiz, Syarul Al-Hafiz Al-Quran. Lalu dikatakan apa? Lalu dikatakan antaranya iblis laknatullah bersumpah pada Allah, dia akan membawa anak Adam masuk ke neraka bersama dia. Kenapa? Kisahnya bagaimana Nabi Muhammad SAW dia hampailah kepada penghulu sebenarnya Nabi, iaitu Nabi Adam AS. Maka iblis dibenci. Kenapa? Ketika mana Allah meletakkan iblis sujud, iblis tak sujud. Tapi dikatakan iblis ini dia engkar. Maka sebab itulah iblis benci kepada Nabi Adam AS. Maka sebab itulah kisah dikatakan Nabi Adam ini dia digoda bersama Hawa ketika mana dalam syurga, ketika mana dia menyamar dan dia mengatakan pada Hawa, inilah buah yang sedap, kalau kamu makan buah ini nama buah khuldi, kamu akan kekal di dalam syurga. Sebab itulah hadirat Allah. Nabi disebut dalam Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, janganlah kamu rapat buah khuldi dan makan buah khuldi. Akhirnya atas tunjukkan Hawa, lalu makanlah buah khuldi, maka mereka dicampakkan ke dunia. Dan mereka ini sebelum dicampak ke dunia, mereka telah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka dicampakkan ke dunia. Antaranya disebut Nabi Adam AS dicampakkan ke India. Lalu disebut Hawa dicampakkan ke Jeddah.
lalu dalam keadaan mereka terpisah di dunia ini daripada syurga, maka mereka berdoa, antaranya Nabi Adam AS, ya Allah, pertemukanlah aku kembali dengan kasih sayang dengan isteriku Hawa, ya Allah, ya Allah. Mereka berdoa agar dipertemukan kembali, mereka berdoa agar dipertemukan kembali. Tuhan yang merakam, Tuhan terhormat di belakang saya ramai ini, mereka berdoa yang tak ada jodoh, ya Allah, pertemukanlah aku dengan jodoh, pertemukanlah aku. Dan akhirnya tuan-tuan, ketika Nabi Adam berdoa, akhirnya doa Nabi Adam diperkenankan oleh Allah. Itu ceritalah orang doa ke Jabal Rahmah tu. Ketika mana Nabi Adam berdoa minta pada Allah, dikatakan Nabi Adam ni kaki dia panjang tuan-tuan. Nanti kalau kita pergi Jeddah, anda kata kita lalu tak Syarul kan, kita akan tunjukkan bagaimana makam Sayyidina Hawa panjang. Maknanya dia langkah tu mestilah besar. Langkah besar tu patutlah sampai ke sini dengan cepat. Sebab itulah apabila doa mereka ini dikabulkan oleh Allah, dikatakan Nabi Adam berjalan sampailah bertemu Hawa. Di sinilah tempatnya, iaitu setengah riwayat mengatakan di kaki bukit Jabal Rahmah, setengah mengatakan pula kerana kaki Nabi Adam yang tinggi, dia berdoa, dia bertemu Hawa. Sebab bila dia berdiri, memang kepalanya batasannya memang hampir kepada puncak bukit Jabal Rahmah. Sebab itulah ada orang berdoa di kaki bukit, ada orang berdoa di atas bukit. Sebab itulah tuan-tuan Allah dipanggil rahmah tu juga yang kelima, kerana rahmat Allah bertemulah kembali antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Sebab itulah hari ini jemaah dunia pun berdoa, tapi sebenarnya tuan-tuan Allah, doa ni berdoalah di mana-mana. Cuma jemaah dunia doa di sini kerana nak ambil fazilat kisah bagaimana Nabi Adam berdoa, di samping Rasulullah SAW berdoa di sini ketika wukuf di Arafah. Jadi berdoalah di mana-mana. Yang penting dalam firman Allah, hadis Nabi, adapun Allah ini menerima doa apabila seorang itu berdoa, itu mana dia bersangka baik pada Allah, apa yang didoa ada sangka baik, maka doa itu Allah terima. Jadi doa lah di mana. Jadi tak salah jemaah umrah, kalau datang umrah nak berdoa di Arafah pun tak apa, walaupun bukan hari haji, tapi kita doa kerana Allah Ta'ala, bukanlah kerana nak duduk situ kerana Jabal Rahmah, tapi nak ambil fazilat iman takwa kita berikan. Kisah Nabi berdoa di Jabal Rahmah musim haji, kisah hebatnya Nabi Adam di Hawa di Jabal Rahmah. Baik, sekarang saja daripada saya Ustaz Luqman Nabi. Sekarang kita nak pergi ke Jabal Rahmah Arafah bersama jemaah umrah bersama saya. Sekarang saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang kita terangkan tadi, betapa rahmat Allah jemaah haji diampunkan dosa. Dengan rahmat Allah jemaah dunia berkenalan antara satu sama lain. Dengan rahmat Allah Nabi Adam AS bertemu dengan Siti Hawa. Baik, maka disebut dengan jelas, kalau kita tengok tangan Ustaz, inilah yang di bawah ni dipanggil kaki bukit Jabal Rahmah. Maka kaki bukit ini nampak tak ada orang berdoa di kaki bukit, bukan sebab kerana dia tak boleh naik atas, tetapi juga ada orang berdoa di kaki bukit seperti mana ketika Hajatul Wada, Nabi Muhammad SAW dikatakan duduk di kaki bukit. Nabi Muhammad SAW duduk di kaki bukit Jabal Rahmah. Sebab itulah ada jemaah-jemaah dunia yang duduk di kaki bukit Jabal Rahmah. Baik, tetapi kalau kita lihat di atas, cuba tengok bentuk di atas. Di atas tu ada satu monumen tadi, nampak tak batu di atas tu? Maka dikatakan jemaah dunia naik ke atas. Antara juga diriwayatkan ketika mana Nabi Muhammad SAW membaca khutbah Arafah, Nabi dikatakan naik ke atas. Sebab itu dikatakan dalam hadis sahih Bukhari Muslim daripada Jabir radhiyallahu, ketika mana Nabi Muhammad SAW selesai daripada membaca khutbah Arafah, lalu Nabi dikatakan turun ke kaki bukit Jabal Rahmah, dan Nabi dikatakan berwukuf di kaki bukit Jabal Rahmah, iaitu Nabi duduk di kaki bukit Jabal Rahmah. Sebab itulah ada orang duduk di atas bukit, ada orang duduk di kaki bukit. Baik, namun begitu riwayat mengatakan kisah bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa, oleh kerana tingginya Nabi Adam itu dan Siti Hawa itu, maka dikatakan pada berdiri, kemudian besar sampai separuh dan sebagainya. Sebab itulah dikatakan Nabi Adam bertemu, yang dikatakan di kawasan ini, yang disebut dikatakan panjangnya fizikal Nabi Adam dan Siti Hawa itulah yang menjadikan adakah dia di atas bukit dia bertemu atau di bawah bukit. Tetapi kalau tanya pada Ustaz, kerana ketinggian dia itulah, kita tidak tahu di mana di atas di bawah, tetapi sekali dia diri saja dia telah sampai kepada separuh daripada bawah suku daripada bukit itu. Sebab itu yang penting kita sampai Arafah, kita nak tahu apakah nikmat Arafah di sebalik
sirah Rasulullah SAW dan kisah haji dan umrah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, inilah ini yang dipanggil Arafah. Dan di sebelah kanan Ustaz, sebelah kiri Ustaz dikatakan jemaah dunia yang datang boleh membeli belah di kawasan Arafah ini. Jadi tuan-tuan dan puan, nanti lepas habis daripada kuliah Ustaz, siapa nak naik atas bukit boleh, siapa nak naik di kaki bukit boleh. Yang penting lepas ni kita tayang gambar. Dan selepas ini tuan-tuan nak menikmati di luar sana pun boleh. Jangan lupa, jangan berpecah. Kita akan pulang bersama-sama ke dalam bas. Jadi sekarang saja daripada Ustaz, daripada Faizul International Hardware. Dan tuan-tuan, mari kita menikmati bagaimanakah nikmatnya Arafah, tuan-tuan. Dan di depan Ustaz juga lupa nak tunjuk, ini dah dipanggil hospital di Arafah. Hospital ini hanya beroperasi ketika musim haji je. Kalau jemaah haji dunia sakit baru dibawa ke sini. Tapi kalau bukan hari haji, maka hospital itu ditutup. Dan tuan-tuan, Allah Ta'ala, kalau kita tengok tuan-tuan, tengok Ustaz nanti bahkan lalu, tuan-tuan kita akan nampak nanti di sebelah sana ada masjid. Masjid itu dipanggil Masjid Namirah. Nanti saya akan tunjuk dalam bas. Dan di Masjid Namirah itulah dikatakan Nabi Muhammad SAW sebelum sampai ke Arafah, Nabi telah berkhemah di Namirah. Sebab itu bila Nabi berkhemah di sana, Nabi duduk di sana semayang. Sebab itu dibina Masjid Namirah. Nanti kita akan tunjuk Masjid Namirah. Baik, jadi tuan-tuan Allah SWT, di sini tiada solat Jumaat. Walaupun datang musim haji, jemaah dunia, jemaah Malaysia tak akan ada solat Jumaat. Dan siapa pun duduk di sini sampai hari ini, walaupun umrah tak ada solat Jumaat. Cuba tengok, ada tak rumah penempatan di sini? Tak ada kan di Arafah. Sebab itu di sini tak diwajibkan solat Jumaat. Baik, jadi sekian saja sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bergambar beramai-ramai di Arafah. Alhamdulillah. Tuan-tuan Allah SWT. Jadi kita tinggalkan bumi Muzdalifah, lalu kita sambung lagi cerita bagaimana nikmatnya Muzdalifah dan Mina daripada kisah haji Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mana Nabi dikatakan menyebut Al-Hajj wa Arafah, dikatakan di Arafah, haji itu segala-gala di Arafah. Sebab itulah orang yang berada di Arafah, dia berdoa, dia minta ampun, dia menangis-nangis. Lalu dikatakan, tuan-tuan dan puan, adalah hadis sahih ketika mana berlaku di Arafah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia bersama dengan malaikat-malaikat rahmat untuk mengambil doa orang yang baik-baik. Lalu tuan-tuan dan puan Allah, sebab itulah Nabi Muhammad SAW memohon dan berdoa, antaranya Allahumma jana hajana hajana maghfuran wa sa'yan mashkuran wa zaman maghfuran wa amala minas salih maghfuran wa tijabatan tabur. Ya Allah, jadikanlah haji kami ini haji yang kau terima, yang mabrur, diampun dosa, dimasukkan ke syurga. Wa sa'yan mashkuran, segala usaha yang dibuat ini ya Allah dihargai. Wa zaman maghfuran, dan segala dosa-dosa diampunkan. Wa amala minas salih maghfuran, dan segala amal soleh kami diterima-Mu ya Allah.
wa tijaratan, dan apa kami belanjakan, kami simpan duit, kami gunakan duit kami lan tabur tidak sia-sia, dimasukkan ke syurga bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus, syurga yang tertinggi tanpa hisab dengan husnul khatimah. Sebab itulah tuan-tuan Allah, Nabi berdoa. Dan cuba tengok di sebelah kanan Ustaz, kita dah hampir sampai ke Mina. Tengok betul-betul, kita akan sampai ke Mina. Dan insyaAllah kita akan cuba melihat tempat dikatakan bagaimana umat Islam di Mina dikatakan berkhemah dan bermalam di Mina setelah 23 Hijrah. Dan kita juga cuba melihat di sebelah kiri kita tadi Ustaz kita tunjukkan di mana tempat Nabi Ibrahim AS menyembelih Nabi Ismail AS yang dikatakan bertukar menjadi kipas. Allah Akbar, insyaAllah. Aku dah mungkin terkap Laisa Bisrahat kerana murid dan syuh jamaah ini al-makan tasbih Nabi Allah Ibrahim AS Nabi Ismail. Jadi tuan-tuan Allah SWT, kita pun berjalan. Sebab itulah Nabi dikatakan ketika di Arafah, Nabi cerdik dalam keadaan di Arafah. Apabila manusia dikatakan di Arafah, Allah ampunkan dosa-dosanya di Arafah. Sebab itu Nabi Muhammad SAW ini, dia tahu jemaah haji ini, dia mohon ampun, dia menangis-nangis. Lalu disebut dalam hadis Nabi yang lain juga, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa orang yang berdoa di Arafah. Sebab itulah disebut Al-Hajj Arafah, haji itu segala-galanya di Arafah. Tetapi selepas habis haji, Nabi cerdik, ada jemaah haji tanya, Ustaz, kenapa pergi haji ni rukun haji, ada wajib haji, bermalam di Mina ni wajib haji, berukun di Arafah rukun haji. Jadi apakah beza di antara keduanya? Sedangkan wajib haji ni kalau tak buat pun sah, cuma kena bayar. Jadi tuan-tuan macam Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ini cerdik. Apabila dia jemaah umat Islam yang buat haji diampunkan dosa di Arafah, ketika mana dia telah terampun dosa di Arafah, Nabi takut apabila dosa itu diampunkan, tetapi dalaman kita takut, apa yang ada dalam dada kita iman takwa. Sebab itulah Nabi mengajak umat Islam ketika itu menuju ke Mina. Mina ni apa? Dalam bahasa Arab, Mina ni rahim ibu. Nabi ajak daripada Arafah selepas tak ada dosa, Nabi nak kuatkan kita supaya tak buat dosa. Lalu Nabi mengajak kita pergi ke Mina. Mina ini dipanggil rahim ibu. Sebab itulah Nabi nak ajak, Nabi nak kandungkan kita balik, maksudnya nak ajak balik. Sebab itu di Mina ni kita pun masuk ke rahim ibu. Sampai di Mina, Muna, Mina wa Muna wa Munaya. Lalu kita pun dikatakan tuan-tuan Allah dididik di Mina. Muna ni dididik macam mana semayang awal, diceramah, diajar semayang pada awal waktu, makan bersyukur, jangan buat jahat, dan diajar juga jangan membazir air, kena beratur masa bila air, jangan lama masa bila air. Diajar diceramah di Mina sepanjang 3 hari dan kita tidur 3 malam. Sebab itulah dia katakan sampai ke Mina, kita dikandungkan balik Muna, diajar balik. Selepas habis 3 hari tuan-tuan, Muna 13 hari jatuh, kita dilahirkan, kita pun balik, dikeluarkan daripada Mina rahim ibu. Maka sebab itulah kita berpulang ke tanah air seperti bayi lahir ibu. Itulah nak nikmat di Mina. Cuba tengok sebelah kanan Ustaz. Sebab itu Mina ni walaupun dia kata kawasan tak besar, dia seperti rahim ibu. Berapa juta jemaah dunia datang pun, rahim ibu ni maksudnya apa? Macam mana pun anak itu dikandungkan oleh seorang ibu, macam mana pun rahim ibu tu buat. Sebab itu kita pernah dengar seorang ibu dikandungkan anak kembar 2, 3. Kalau di dunia kita pernah dengar kembar 9, pernah kembar 8. Tak itu kan? Kan? Itulah nikmatnya. Baik tuan-tuan Allah Ta'ala, kita akan melihat bagaimana tempat ini dikatakan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Saya dah terlepas tu makan tasbih. Okey, jadi kita belum sampai lagi ya. Supaya Ustaz takut pada depan Ustaz ni ditutup ni, tak nampak. Ustaz tak nampak apa-apa depan sekarang ni. Bergantung pada pemandangan tuan-tuan yang duduk barisan nombor 2. Sedaplah nampak. Ustaz tak nampak tak nampak apa. Nampak depan ni langsir, kanan ni dapat tiang ni. Tak nampak apa. Jadi tempat sebelah itu sebelah kiri. Ini tak nampak ya. Jadi kalau nak ceramah ni, saya rasa kursi nombor 2, 3 sesuai kot. Ataupun di bawah, depan tak mana nampak. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tengok dulu nikmatnya. Tengoklah Mina, tengok di depan. Tuan-tuan tengok, inilah Mina. Kalau kita tengok di depan, nampak tak ada yang bangunan macam flat tu, nampak ada 6. Nampak tak? Dan tengok sebelah kiri Ustaz, kanan Ustaz ada kewah putih yang banyak.
Jadi dan tengok dari sebelah sini Ustaz ada bangunan 5 tingkat. Jadi inilah Mina yang biasanya jemaah Malaysia akan berkhemah dikatakan di Syariah As-Salah Jalan 7. Jadi tuan-tuan biasanya kita berkhemah 6 km daripada Jamrat. Di sebelah kiri Ustaz ni daripada Jamrat yang tempat melontar setan. Jamrat Roh Alif Ta tu banyak peluru, ada Sugra, Wusta, Kubra. Jadi kita akan melontar setan kecil, ada besar. Ini dah tempat melontar Jamrat. Tengok, ada biasanya jemaah Malaysia, orang Asia dia akan melontar di tingkat 3. Jadi kita akan melontar di tingkat 3. Baru-baru ni 3 minggu lepas Ustaz di sini lah. Jadi biasanya kemah kita 6 km daripada Jamrat tu. Kita tahu Ustaz kadang-kadang mungkin kita di sebelah sini. Sebab tu kita akan datang, nampak tak teruk tu. Pernah dengar tak tuan seorang satu teruk Al-Muasif jemaah Malaysia yang dikatakan meninggal dunia berkecai dalam tu kan. Jadi jemaah Malaysia dunia dia akan masuk teruk dan tembus kat Jamrat tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan akan melihat Jamrat bila kita keluar berkhemah. Dan tengok bangunan coklat tu, itu antara salah satu daripada VVIP. Jadi pengalaman Ustaz bawa orang istana, menteri-menteri dan sebagainya, biasanya mereka tak duduk khemah macam ni. Mereka akan duduk di tempat-tempat yang Ustaz sebut tadi, antaranya White House ataupun dikatakan tempat-tempat VVIP. Dan itulah ya tempat-tempat dia. Jadi tuan-tuan, inilah Mina. Sebab itu Mina kalau kita tengok, ya Allah seronoknya. Kenapa? Sebab khemah dia ada aircon, kain canvas. Sebab itulah jemaah yang duduk di Mina, alamak bestnya, tak penat, ada aircon, dalamnya ada kapet, kain canvas, tak ada bakar, ataupun dikatakan aircon tak keluar, jadi sejuk dalam dia. Kita boleh tidur, boleh beribadat, baca Quran dengan ceramah. Sebab itulah bila masuk rahim ibu, maka sebab itu kita munah, kita diajar, kita diceramahkan, diajar dengan baik sepanjang 3 hari, seperti mana dalam 9 bulan